Baik, kembali dalam Buletin Awani. Bila kita bercakap berkaitan dengan TVET dan juga kerja berkemahiran ini, mungkin ada yang mengklasifikasikannya sebagai kelas kedua. Bagaimanapun, apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri semalam untuk kita melihat bagaimana TVET ini sebenarnya memberi satu impak yang cukup besar. Bukan sahaja dalam kalangan masyarakat, tetapi di Malaysia dan juga dunia secara umumnya. Tetapi apa yang perlu ada adalah dalam dasar baharu berkaitan dengan TVET. Realitinya, apa isu yang dihadapi pelajar TVET dan bagaimana dapat kita tangani masalah ini yang perlu diletakkan dalam dasar baharu dan bagaimana sebenarnya dapat kita kaitkan dan juga stigma ibu bapa atau guru-guru untuk mainkan peranan yang lebih berkesan. Sebab kita nak menilai kepada keadaan dan juga situasi ini untuk kita bergerak dengan lebih matang dan juga lebih maju, bukan sahaja berkaitan dengan unsur akademik semata-mata, tetapi bagaimana kemahiran dalam teknologi yang tinggi dan juga kemahiran dalam kita menggarap satu perkara yang lebih baik untuk memastikan keadaan yang lebih stabil dalam negara dan juga terhadap skill seseorang itu sendiri. Jadi untuk bercakap lanjut berhubung dengan perkara ini, saya nak terus sahaja bersama dengan Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran atau PKPB. Saya kira sudah bersedia menerusi dalam talian ketika ini Cik Muhammad Rizan Hassan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Cik Muhammad Rizan. Pertama sekali untuk kita melihat bagaimana untuk kita mengukur dan juga kita meletakkan bahawa TVET ini adalah sesuatu keperluan yang sangat-sangat diharuskan ataupun diperlukan dalam keadaan Malaysia, dunia sekarang ini dan juga untuk kita menggilap bagaimana kemahiran itu dapat ditingkatkan dalam kalangan pekerja dan juga masyarakat Malaysia. Cik Rizan. Okey, memang TVET ini saya tak naklah kata ianya satu isu yang harus kita sama-sama tangani. Tetapi ia mungkin kita lihat sebagai satu cabaran kerana seringkali kalau membahaskan tentang TVET ini, soal stigma masyarakat itu sering diletakkan sebagai satu cabaran yang paling tinggi. Sedangkan saya fikir hakikatnya kita harus bersikap lebih jujur. Saya rasa masyarakat sebenarnya setelah pun menerima TVET ini sebagai pilihan yang kedua, pilihan yang pertama, dan saya fikir juga ibu bapa khususnya telah pun mempunyai kesedaran yang tinggi di mana mereka memikirkan tentang kualiti hidup anak-anak, bahkan golongan belia kita juga telah pun bergerak ke arah satu social revolution di mana mereka memikirkan tentang kualiti kehidupan. Tetapi yang masih lagi tidak berubah, kalau kita bercakap tentang pekerjaan masa hadapan, soal minat, peminat bakat dan potensi ini ialah bagaimana di peringkat guru-guru, khususnya guru bimbingan kaunseling dan kerjaya di sekolah, diberi pemahaman yang betul tentang TVET ini. Kerana kita dapati selalunya yang berlaku ialah TVET itu dilihat sebagai pilihan kedua apabila adanya pelajar-pelajar yang dikategorikan sebagai lemah di sekolah dan mereka ni diasingkan daripada mereka yang fast learner contohnya, dan akhirnya mereka merasakan mereka ini adalah dari kalangan pelajar-pelajar yang tidak boleh berkembang bakat dan potensinya. Sedangkan mereka ini kita boleh panggil dia ada kelainan bakat dan potensi. Sebab itu sudah tiba masanya kita perlu melihat bahawa pemahaman tentang sekolah ke kerjaya itu penting berbanding sekolah ke universiti atau sekolah ke institusi. Sebab sekarang ni anak-anak muda kita, khususnya golongan belia kita, lebih melihat apakah kerjaya masa hadapan mereka. Dan pemahaman diberikan tentang kerjaya ini apabila mereka masuk ke universiti ataupun di penghujung belajar di universiti ataupun di kolej, saya rasa itu sudah terlalu lambat. Seharusnya pemahaman tentang sekolah kerjaya ini harus dipupuk di peringkat sekolah lagi. Dan ini merupakan satu tanggungjawab yang besar kepada guru bimbingan kaunseling dan kerjaya supaya mereka mempunyai pengetahuan yang cukup jelas apakah kerjaya masa hadapan dan sebagainya. Dan mungkin agaknya pada satu ketika nanti perlu ada pemisahan di antara guru bimbingan kaunseling dan juga guru kerjaya.
ataupun mungkin ditempatkan liaison officer ataupun pegawai perhubungan kerjaya di peringkat sekolah lagi. Itu yang saya lihat buat masa sekarang. Dan juga Cik Rizan, menuju ke arah itu, kita perlu mempunyai dasar yang betul, dasar yang konkret untuk menjayakannya. Apakah dasar baharu yang diperlukan ketika ini, Cik Rizan? Kita memang mengucapkan banyak terima kasih kepada kerajaan sejak sekian lama sentiasa menitik beratkan soal dasar, soal pelibatan industri dan sebagainya. Dan saya fikir juga industri menerusi professional body, menerusi persatuan-persatuan bidang masing-masing telah pun memainkan peranan dia yang terbaik kepada soal pembangunan TVET di negara kita. Namun keterbatasan pihak industri untuk turut sama memberi sumbangan di peringkat sekolah itu kita tidak nampak dengan jelas. Sebaliknya, kalau ada program-program CSR di peringkat sekolah lebih bersifat macam back to school contohnya kan, dia tidak bersifat peranan industri dalam memberi pemahaman tentang kejayaan masa hadapan di peringkat sekolah. Sebaliknya, industri hanya memberi pemahaman tentang kejayaan apabila anak muda itu berada di institusi latihan kemahiran ataupun institusi pengajian tinggi. Saya kira itu sudah pun terlewat dan saya fikir industri seharusnya juga dilibatkan tentang apakah peranan yang boleh mereka mainkan di peringkat sekolah lagi. Bukan sekadar main peranan di peringkat institusi latihan ataupun institusi pengajian. Dan ini yang saya lihat ada sedikit kekurangan yang boleh kita masukkan di dalam dasar tersebut supaya Kementerian Pelajaran khususnya membuka ruang yang luas kepada industri. Kalau sebelum ni mungkin institusi pengajian tinggi ataupun institusi latihan kemahiran yang memberi ruang, tapi kita turunkan hal itu kepada sumbangan industri ke peringkat sekolah. Dan dari situlah saya fikir nanti anak-anak remaja kita di peringkat sekolah dia akan ada kesedaran apakah bentuk kerjaya yang ingin mereka ceburi, dan kalaulah mereka di kalangan yang tidak mempunyai kelayakan akademik yang bagus, dan mereka tidak akan rasa tertinggal kerana mereka tahu mereka boleh membina kerjaya mereka di dalam industri, kerana industri di Malaysia sekarang ini juga telah bergerak ke arah latihan dalaman yang mana di akhirnya dalam satu-satu tempoh mereka juga boleh diberi pengiktirafan yang setara dengan rakan-rakan mereka yang memilih memasuki institusi latihan. Dan juga Cik Rizan, akhir sekali mungkin secara ringkas saya nak bertanyakan, selepas ia melalui fasa yang dinyatakan oleh Cik Rizan di peringkat universiti, di peringkat pengajian tinggi, di sekolah dan sebagainya, memasuki alam kerjaya, adakah kita mempunyai peluang yang cukup, ruang yang jelas untuk menempatkan pelajar-pelajar ataupun mereka yang berkemahiran ini untuk menjana pendapatan khususnya, Cik Rizan? Kalau kita tengok sejak hari ini laporan media juga menunjukkan bahawa industri kita dalam pelbagai sektor sebenarnya menghadapi kekurangan tenaga kerja yang amat dahsyat ya. Okey. Dan ini berlaku bukan kerana kita tidak ada anak muda yang ingin menceburi bidang-bidang tersebut, tetapi pemahaman tentang peluang itu tidak jelas kepada mereka. Sebagai contoh, kalau kita tawarkan pekerjaan kilang kepada mereka, mereka melihat kilang ini tidak cool, tidak menarik, tidak cool di mata mereka. Ini disebabkan mereka beranggapan kilang atau sektor perindustrian ini adalah untuk mereka daripada pekerja asing semata-mata. Sedangkan di dalam industri perkilangan contohnya mempunyai juga memerlukan mereka yang berkemahiran tinggi, berkemahiran rendah kan. Sebab itu saya fikir tidak ada masalah untuk mendapatkan pekerjaan sebenarnya. Cuma dari segi pemahaman tentang bentuk kerjaya dan apakah kerjaya yang diperlukan pada masa kini ataupun masa depan tidak jelas di kalangan anak-anak muda kita.